kadang-kadang diorang boleh, bila diorang masuk dalam hutan tu kan, diorang boleh dengar suara perempuan menyanyi. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So first of all, Pika nak ucapkan thank you so much kepada semua yang terus support Pika, okay, yang bagi komen, yang bagi suggestion dekat Pika, yang tekan butang subscribe dekat bawah tu. Okay, dan second, Pika nak ucapkan thank you juga kepada pihak ML Studios sebab baru-baru ni mereka telah pun mengeluarkan video Pika yang kedua yang bertajuk Kenapa The Undertaker Pilih Tema Seram. Okay, korang boleh tengok dekat sana. So, untuk topik kali ni, Pika akan menceritakan tentang kisah Mimaland. Mimaland ni merupakan nama singkatan bagi Malaysia in Miniature Land. Dan dia merupakan the first theme park yang dibina di Malaysia, yang mana ada yang kata dia dibuka pada tahun 1971 dan ada juga yang kata dia dibuka pada tahun 1975. Untuk pengetahuan korang, Mimaland ni terletak di Ulu Gombak, Selangor dengan keluasan sekitar 300 ekar. Selain itu, Mimaland ni juga dimiliki oleh Magnum Corporation. Bukan Magnum Ice Cream tu tau. Ni Magnum Corporation, iaitu salah satu daripada syarikat perjudian terbesar di Malaysia. Dekat Mimaland ni memang ramai sangat visitor yang datang melawat. Tak kisah daripada dalam negara ataupun daripada luar negara. Dan orang kata yang tarikan utama yang terdapat dekat Mimaland ni ialah dia mempunyai satu kolam renang yang kononnya pada masa tu ia merupakan kolam renang terbesar di Asia Tenggara. Dan antara keunikan lain yang terdapat dekat Mimaland ni ialah mereka mempunyai banyak sangat patung-patung haiwan prasejarah iaitu dinosaur. Okey, dan selain tu mereka juga mempunyai mini zoo, ada taman bunga, ada restoran dekat tepi tasik tu. Lepas tu korang boleh buat aktiviti macam fishing, aktiviti naik boat. And then at the same time, orang kata dulu masa awal-awal pembukaan Mimaland ni mereka juga mempunyai taman buaya. Namun malangnya taman buaya tu macam tak bertahan. Dan selain tu juga dekat Mimaland ni sendiri mereka mempunyai 24 motel dan 5 chalet. So disebabkan Mimaland ni dia mempunyai banyak sangat tarikan, okay? So kalau korang tengok filem-filem tahun 1970-an ataupun 1980-an, ada banyak yang menggunakan Mimaland ni sebagai lokasi penggaran filem. Contohnya macam cerita Gila-Gila Remaja, cerita Tempo 88, filem Mekanik, filem Dendang Perantau dan juga filem Suara Kekasih. So, walaupun Mimaland ni kalau kita tengok memang series ni sangat popular, tapi kenapa Mimaland ni terpaksa ditutup? So, dekat sini juga Pika akan terangkan dekat korang punca-punca kejatuhan Mimaland. So, kita semua dah tahu yang Mimaland ni telah pun ditutup secara rasmi pada tahun 1994. Tapi kalau let's say korang pergi Google pasal Mimaland dekat Google kan, korang boleh tengok yang dia still lagi open 24 hours, which is So dekat sini Pika akan explain secara ringkas tentang beberapa punca-punca utama kenapa Mimaland ni ditutup. Antara tragedi pertama yang berlaku dekat Mimaland ialah pada 21 Julai 1976, ada seorang lelaki ni dia mati lemas tau selepas bot yang dia naik dekat tasik di kawasan Mimaland tu terbalik. Selain tu, pada tahun 1982, ada 2 kes tau. Kes lemas yang menyebabkan kematian 2 budak lelaki dekat dalam Mimaland tu. So, lepas tu, siasatan pun dibuka dan mahkamah ni pun bagilah kritikan lah dekat Mimaland. Sebab rupa-rupanya Mimaland ni, dia tak ada lifeguard yang bertauliah yang jaga kawasan-kawasan kolam semua tu. Selain daripada tu, siasatan juga mendapati yang Mimaland ni sebenarnya diorang ni tak ada sijil Certificate of Fitness tau dekat bangunan dan juga dekat area-area pool diorang tu. Jadi disebabkan hal ni juga, pada tahun 1983, Menteri Besar Selangor pada masa tu, dia kata yang Mimaland ni berkemungkinan akan ditutup. Sebab rupa-rupanya Mimaland ni dia tak ada kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Selain daripada itu, antara punca kejatuhan Mimaland ni juga ialah pada tahun 1992,
Sunway Lagoon, iaitu dia punya main competitor pada masa tu, telah pun dibuka, which is dia punya location tu pun lagi dekat dengan KL. And then disebabkan Sunway Lagoon tu dibuka, orang kata jumlah pengunjung yang datang ke Mimalen tu turun dengan sangat-sangat drastik, which is dalam 30 hingga 40% turun daripada jumlah pengunjung yang selalu datang dekat Mimalen. So dekat sini kita boleh nampak lah dia punya kejatuhan tu kan. Dah lah ada kematian, lepas tu orang tahu yang dia beroperasi tanpa lesen. Dan lagi satu yang menambahkan lagi orang kata nanah dekat Mimalen ni ialah pada tahun 1953 ada satu kejadian di mana seorang lelaki yang berusia 27 tahun daripada Singapura telah pun mati. Pada mulanya dia main dekat giant water slides tu. Lepas tu dia macam cedera. So lepas dia balik after a few days, dia pun meninggal dunia daripada tragedi tersebut. Jadi disebabkan kes tu juga, Mimalen ni pun terpaksa ditutup untuk penambahbaikan. Namun malangnya semasa dalam proses penambahbaikan tu kan ada banyak sangat kes dekat Malaysia yang melibatkan kes tanah runtuh. Korang kena ingat yang pada awal tahun 1990-an Malaysia ni ada banyak sangat kes ataupun tragedi tanah runtuh. Dan lagi buruk ialah pada 11 Disember 1993, kes yang paling famous tentang tanah runtuh dekat Malaysia ialah kes Highland Tower runtuh. Okay. So benda macam tu yang menyebabkan orang macam makin lama makin tak nak pergi dekat Mimalen. Tragedi dekat Mimalen sendiri. Lepas tu banyak sangat kes tanah runtuh. And then Mimalen tu pula terletak dekat area-area Karak, dekat Ulu Gombak tu kan, dekat area bukit. Jadi orang macam lagi takut untuk pergi ke sana. And then dia punya kemuncak ialah pada tahun 1994 sendiri, dalam Mimalen tu sendiri ada kejadian tanah runtuh tau. Yang mana orang kata masa tu ada lebih kurang dalam 200 orang yang ada dalam pool tu, dan sekali ada macam landslide. Dan benda tu telah menyebabkan dinding dekat pool besar tu telah pun pecah dan banyak lumpur yang masuk ke dalam pool tu. Walaupun Mimalen ni dah pun ditutup lebih daripada 20 tahun, tapi sampai sekarang orang keep on talking about Mimalen. Okay, orang sikit-sikit kalau cakap pasal benda seram, orang akan mention pasal nama Mimalen. So kita akan tanya kenapa. Selain tu juga kalau korang tengok dekat blog ataupun dekat channel YouTube lain, korang akan nampak ada beberapa orang yang pernah cuba untuk masuk dalam Mimalen. Ada yang terlepas masuk dan ada pula yang tak terlepas masuk. So ramai orang yang pernah masuk dekat dalam Mimalen sekarang ni, dia orang cakap yang kadang-kadang dia orang boleh nampak tau, dekat dalam Mimalen tu ada budak-budak kecil yang tengah main dekat patung-patung dinosaur semua tu. So kalau kita fikir logik, mana ada budak yang pergi kat situ kan? Okay. And then lagi satu, kadang-kadang diorang boleh, bila diorang masuk dalam hutan tu kan, diorang boleh dengar suara perempuan menyanyi. Dan lagi seram, kadang-kadang bila diorang lalu dekat sebelah tasik tu, diorang boleh nampak ada seorang perempuan tengah menyanyi sambil menari dekat atas tasik tu. Lagi satu benda misteri ataupun seram yang paling famous berlaku dekat situ ialah orang kata masa diorang jalan dekat dalam hutan tu kan, sekali diorang nampak ada satu jasad lelaki tanpa kepala berdiri tegak depan diorang tu. And then pernah juga ada seorang Pak Gad ni, dia ceritakan yang dia pernah dengar kisah. Dia tak tahu kisah tu sahih ke tak, tapi dia kata pernah ada satu kes tu mana lelaki tu masuk dekat kawasan Mimalen. Dan lepas tu bila dia keluar tu kan, dia macam kena sampuk macam tu. Okay, dia macam bukan jadi diri dia sendiri. Dan malangnya selepas beberapa hari dia balik, dia pun telah meninggal dunia. Orang kata ada kaitan juga dengan Mimalen, tapi tu kita tak tahu betul ke tak, sebab kita tak tahu dia punya kesahihan tu kan. Dan selain tu juga, Pak Gad tu cakap disebabkan Mimalen ni mempunyai ramai sangat pengunjung walaupun dah lama ditutup, yang paling dia terkejut ialah bila ada satu malam tu dalam sekitar jam 2 pagi, ada satu grup ni datang tau. Dan diorang kata diorang ni cikgu, dan masa tu diorang bawa budak-budak sekolah. Bila Pak Gad tu tanya, korang nak buat apa dalam Mimalen tu kan? Cikgu-cikgu ni cakap diorang nak masuk dalam Mimalen dengan nak buat macam aktiviti macam jalan malam-malam tu kan. What do you expect? Bawa budak-budak, lepas tu dengan tak ada permission semua, kau nak bawa masuk budak tu dengan semata-mata nak jalan-jalan pukul 2 pagi kot. Which is something yang macam kalau Pika jadi Pak Gad tu pun Pika tak akan benarkan. Alright.
Lagi satu, kalau korang nak tahu, dulu dalam beberapa tahun lepas, Pika tak sure dia ni still ada lagi ke tak. Tapi dia ada buat aktiviti yang mana dia akan bawa pengunjung untuk masuk ke dalam Mimaland. Dan korang cuma kena bayar dia dalam RM10 seorang. So korang akan masuk bersama dengan dia dan korang akan macam buat tour lah dalam tu. Okey, korang akan tengok dinosaur, korang akan tengok bangunan lama dekat Mimaland, semua tu. So, bila kita tengok pada sejarah Mimaland dan juga punca-punca kejatuhan tu, apa yang Pika boleh cakap dekat sini ialah Mimaland ni sebenarnya orang kata tempat tu sangat-sangat keras. Tapi bagi Pika, Mimaland ni bukanlah ditutup sebab berhantu. Mimaland ni dia jadi berhantu selepas dia ditutup. Korang faham? Faham kan? So, anyway, itu sahaja video Pika kali ini berkenaan dengan Mimaland. So, hopefully korang enjoy video ni. Jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share kalau korang nak. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Okay, so hopefully Pika akan jumpa korang lagi dekat video Pika yang lain. So, thank you for watching and see you soon. Bye!